Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tu saya cerita mengenai mabuk daun. So, lepas ni kita cerita pula mengenai mabuk buah. Mabuk buah ni term yang saya gunakan sendirilah. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris dia maksudnya generatif. Okay, so apa maksud mabuk buah ni? Okay, mabuk buah ni selalunya atau generatif lah. Dia banyak mengeluarkan bunga dan buah, tapi dia menyebabkan pembentukan pucuk daun yang baru lemah. So analogi ni adalah seperti begini. Contoh, okey, satu orang manusia, dia setiap hari dia mau bekerja, tapi dia punya nutrien untuk kerja tu, makanan untuk dia bila dia terlampau banyak kerja, tapi makanan dia tak mencukupi, tak seimbang, jadi dia lama-lama dia akan jadi lemah. Yalah, banyak kerja kan, aktiviti terlampau banyak, tapi nutrien tak cukup pada dia, jadi dia makin lemah. So itu juga berlaku pada pokok. So apa yang berlaku pada pokok apabila dia mengeluarkan bunga dan buah yang terlampau banyak? Bunga dan buah banyak. Kita push pokok tu untuk keluarkan bunga dan buah. Tapi contohlah, kita bagi potasium yang banyak sebagai nutrien untuk suplemen untuk penghasilan bunga dan buah, tapi kita tak jaga pucuk pokok tu. Okey, apa akan jadi? Pucuk pokok akan lemah. Dia akan terlampau rapat, dia punya potongan ruas, lepas tu daun dia kecil, lepas tu daun dia lemah lah. Tak sekuat seperti yang sebelumnya. Jadi apa akan jadi bila pokok ni terlampau menghasilkan buah namun pucuk yang lemah? So benda ni akan terjadi. Pokok ni dalam masa beberapa bulan saja dia akan lemah dan mati. So dia tak akan menghasilkan hasil yang bagus dah. So itu yang kebanyakan kita tengok bila kita tanam, kita push untuk dapatkan buah. Selalunya tanaman fertigasi lah, kita push pokok tu keluarkan buah, tapi lama-lama pokok tu lama-lama lemah. So kaedah fertigasi untuk bagi pokok ni tahan lebih lama, kita akan bagi balance ke balik pokok tu. Okey, contoh apa yang biasa berlaku, dan kawan saya pernah try, dia cuba praktikan apa yang saya ajar. Dia tanam di bawah. Okey, tanam di bawah, di lowland, saya di highland, kamera highland. So bila dia tanam di bawah, dia buat cili. Okey, mula-mula sebulan tu memang hasil banyak. Okey, kemudian dia nampak pokok tu tak dapat survive dah. Dia punya kanopi tak bentuk sangat, dia punya pembentukan kanopi pokok cili. Lepas tu dia turunkan isi. Dia perbanyakkan air. Okey, dia turunkan isi, dia perbanyakkan air. Apa tujuan tu? Turunkan isi atau turunkan pemberian baja sedikit dan beri lebih banyak air untuk bagi pokok tu vegetatif, bagi pokok tu mabuk daun sedikit. Bila pokok, okey, contohlah sekarang ni, okey, ni generatif. Pokok ni terlampau mabuk buah, daun kurang. So bila kita bagi pokok ni jadi mabuk daun sedikit, kita akan galakkan pokok tu menggalakkan keluar pucuk yang baru dan kurangkan pengeluaran daun, bunga dan buah. So kat situ kita tengok dia boleh balance. Bila dah jadi balance kat situ, kita stop balik, kita bagi pemberian baja yang stabil. So apa yang kawan saya alami, dia kurangkan isi dan tinggikan air, pemberian air. Jadi pokok tu mengeluarkan pucuk yang banyak, kemudian mengeluarkan bunga yang banyak juga. So lepas bunga yang banyak, dia tinggikan sedikit isi untuk kekalkan bunga tu pada pokok. Jadi tengok tak macam mana pokok tu, daripada kita tahu pokok tu dalam keadaan kanopi pokok pucuk tu tak berapa cantik. So bila kita dah adjust kepada pembentukan daun yang baru, okey, dia jadi balance. Bila jadi balance ni, itu yang kita nak sebenarnya. Pokok tu akan survive lebih lama. Dek, jadi tu apa style plan steering tu. Aku main isi rendah kan. Dia punya apa? Note tu, internote tu jadi panjang balik. Cantik lah. Cuma ya aku tak dapat nak main ni lah. Aku tak sempat nak pruning dahan semua tu lah. Aku main isi tinggi dalam 2.6, 2.8 dalam 2 hari macam tu. Lepas
tu buah dia jadi merah, aku habis. Lepas tu aku bantai isi rendah balik. Nampak lah dia punya, kalau tak dia macam dah stagnan tau. Dia punya pucuk dah tak nak naik lah. Aku main isi rendah dalam beberapa hari, dalam 1 minggu aku main isi rendah, tiba-tiba zap, keluar pucuk-pucuk baru. Internote dia dah cantik lah. Aku makin confident rasanya nak main cili. Seronok lah pula kan. Walaupun teruk kena wifi awal-awal dulu, tapi dekat ni dah dekat sebulan ke petik okey lah. Buah pun cun-cun lagi dalam 20 gram ke atas tu tak lari lah. 20 gram, 30 gram, gemuk-gemuk lah. Baik, betul lah. Pakai isi rendah je punya, tak payah pun pakai 3.5 tu kan. Ini memang betul-betul jaga punya lah. Tak mahu lah bagi cara itu, kena adalah putih virus tu punya. Rasa dah boleh faham lah cara yang kau ajar, rasa dah boleh faham lah. Betul, aku perasan kau. Ada beberapa hari tu, dalam 1 minggu tu aku main isi 1.2, 1.5 kan, rendah je isi. Aku bagi naik, keluar bunga terus, bersepah. Aku ini memang betul lah ni, dia punya generatif dia ni dah jadi ni. Beberapa hari tu aku bantai rendah kan. Sekali aku letak isi tinggi sekali, keluar bunga. Tak lama lepas tu, cantik lah, lekat lah demi bunga. Happy. Ada pucuk-pucuk yang dah macam bodoh juga tapi bila main cara macam ni, dia tak tahu dia sama ada, kan virus ada persistent dengan non persistent kan. Ada yang dah macam kuning-kuning benda semua, tak pasti lah itu virus ke ataupun dia cuma nutrient deficiency ke. Bila aku main cara bleaching dengan isi rendah semua ni kan, dia boleh pulih balik. Terbaik lah. Daun baru, pucuk baru keluar cantik. Macam biasa macam kita nak cantik lah. Of course lah, bukan semua pokok kan yang dah kena virus teruk. Memang jadi bodoh lah. So mungkin kaedah anda selama ni anda fikir 2 bulan je kutip cili, contohlah fertigasi cili 2 bulan je kutip, tapi lepas 2 bulan pokok teruk. Cuba anda buat, turunkan isi, lebihkan sedikit pemberian air untuk galakkan pembentukan daun. Kemudian bila pembentukan daun yang baru, akan ada pembentukan bunga. So kat situ anda tune sedikit, beri lebih sedikit baja untuk kekalkan bunga pada pokok. InsyaAllah pokok anda akan lebih lama bertahan dan mengeluarkan hasil yang lebih lama lagi. Tapi kena ingat, memang kena jaga pokok juga. Tapi kawalan racun, kawalan penyakit, kawalan serangga kena jaga supaya pokok tu seimbang. Pokok dalam keadaan sihat dan tiada serangga dan perosak. Serangga dan penyakit. Okey, itu tips dari saya macam mana nak kekalkan lebih lama pengeluaran hasil buah, dan ada kaedah-kaedah dia macam mana kita nak bagi pokok tu lebih tahan lama. So kat situ kita kena tahu basic kenapa terjadi dan indikator apa yang menyebabkan kita boleh tahu benda ni akan terjadi, dan bagaimana kita nak ubah suai balik keadaan untuk memastikan tanaman kita akan menjadi balance balik, akan menjadi normal balik dan produce lebih banyak hasil. Okey, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share apa ilmu yang saya sampaikan ni. Jika ada kesalahan, anda boleh komen di bawah supaya saya perbetulkan balik fakta, dan jika betul mungkin ada penambahbaikan untuk kita kongsikan bersama, mari kita kongsikan bersama dan komen di bawah juga. Assalamualaikum.